Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Okay, kita teruskan. Okay, bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. So kita tengok dulu, ni slide saya salah Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki adalah bahan contohnya seperti cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah. Okey, contohnya asid cair. Ini kan asid lemah ni adalah asid cair, kemudian natrium hidroksida adalah alkali lemah dan bahan-bahan neutral yang lain lah seperti air suling. Okey. So boleh dibuang ke dalam sinki sebab dia tak berbahaya lah. Okay, so kita tengok bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, contohnya sisa pepejal, contoh yang awak guna serbuk mikroorganisma, serbuk magnesium ataupun serpihan magnesium kan. So kita tak boleh buang lah terus ke dalam sinki. Okay, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 maksudnya asid pekat lah. Okay. Kemudian yang lebih daripada 9 adalah alkali pekat. Sebatian pelarut organik. Okay, bahan kimia contohnya asid, grease, minyak, cat, hidrogen peroksida. So, semua tu tak boleh dibuang lah ke dalam sinki. Bahan toksik, logam berat, contoh mercury, so tak boleh lah buang. Kalau sekiranya termometer pecah, so kita tak boleh buang termometer tu terus ke dalam sinki sebab dia ada mercury. Okey, so bahan sisa organik contohnya mikrob ataupun bahan bangkai haiwan, bahan buangan radioaktif, okey. Bahan meruap contoh seperti alkohol, okey, dan bahan reaktif. Okey, so macam mana bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ni akan dilupuskan. So dia ada cara dia lah. Kenapa dia tak boleh dibuang sahaja ke dalam sinki? Sebab dia akan menyebabkan pencemaran alam dan berbahaya kepada kehidupan. Okey, so macam mana cara dia kita nak lupuskan? So kita ada prosedur operasi standard ataupun POS, pelupusan sisa biologi. So POS ni apa? Prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di dalam makmal. So bahan-bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki, kita akan ikut prosedur operasi standard ni lah. Okey, so bahan-bahan itu kita akan kategorikan kepada 4 kategori A, B, C dan D. So contoh kategori A, contohnya peralatan tajam, picagari, jarum dan bilas scalpel. Scalpel ni adalah pisau tu. Okey. So benda-benda tajam ni, peralatan tajam ni akan dimasukkan ke dalam bekas khas dan tidak akan di autoclave. Autoclave ni adalah tekanan kita masukkan dalam periuk tekanan untuk musnahkan dia punya mikroorganisma. So tak perlulah kalau peralatan tajam ni terus disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. So pelupusan sebenarnya dilakukan secara pukal. Okey, bagi kategori B, pepejal yang tidak tajam, contohnya sarung tangan, tisu, medium culture, contohnya macam kultur bakteria kan. So kita tak boleh terus buang ke dalam sinki, tapi kita masukkan dia ke dalam kategori B. So macam mana cara dia? Kita bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya. So beg plastik bio bahaya ni adalah ni, yang warna kuning ni, biohazard punya plastik ni. Okey. So akan di autoclave, kita akan musnahkan mikroorganisma secara tekanan yang tinggi pada suhu yang tinggi sebelum dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Untuk kategori C, contohnya bangkai, organ, haiwan makmal ataupun haiwan uji kaji, contohnya macam kalau budak-budak bio kan dia akan buat eksperimen potong katak tu kan. Kita operate katak. So bangkai katak tu kita tak boleh buang sesuka hatilah. So kita ada cara lah pelupusan tu. So kita akan kumpul banyak-banyak, kemudian kita akan lupuskan. Mungkin dia akan tanam lah biasanya. Tapi sebelum tanam dia kena balut dulu dengan bahan penyerap, contohnya tisu, dan dibungkus rapi, masukkan dalam beg bio bahaya, kemudian kita akan sejuk bekukan. So bila semua kelas dah settle eksperimen tu, barulah kita tanam ataupun kita lupuskan dengan cara selamat.
Manakala kalau kategori D itu kategori jenis cecair, contohnya darah ataupun serum, kita akan nyah kontaminasi secara autoclave dulu. Sebab apa? Darah dan serum ni kita ada mikroorganisma dalam dia. So kita akan musnahkan dulu mikroorganisma dalam periuk autoclave tu. Dia macam periuk lah, macam pressure cooker. Okey. Dilupuskan secara terus ke dalam sistem pembahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Bila dah autoclave, okey, kita dah nyah kontaminasi, baru kita tuang ke dalam sinki. Okey. So macam mana kita nak buat ni? Kita contoh lakukan pengasingan sisa di punca yang betul. Kalau kategori A, masukkan dalam kategori A dan simpan di tempat yang selamat. Kalau kategori B, masukkan dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu yang tinggi iaitu 121, tekanan tinggi 15 PSI selama 20 minit. Okay, kemudian pada kategori C, okey, kalau ada bahan-bahan kategori C iaitu bangkai, kita bungkus dengan cermat dengan tisu dulu. Yang mudah menyerap lah kalau ada darah-darah ataupun cecair-cecair daripada bangkai itu tadi, dia akan serap dan disimpan sementara ke dalam penyejuk beku dalam peti dulu lah. Kemudian sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Kalau sisa-sisa yang perlu di autoclave, kita kena autoclave dulu baru masukkan dalam beg biobahaya warna kuning tu tadi. Okey, sisa yang telah dibungkus itu kemudian akan dilabel dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. So tong biobahaya ni akan disimpan sementara dalam keadaan selamat terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Okey, kemudian langkah pengurusan kemalangan di dalam makmal, okey, boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, okey, ataupun kita kurang kemahiran untuk handle. Contohnya kalau kita nak guna burette kan, so kita kurang kemahiran sebab dia terlalu panjang dan kita kena lekatkan pada kaki retort. So biasanya dia akan longgar. Kalau pelajar yang tak ada kemahiran untuk handle burette tu boleh gelongsor, jatuh tau. So dia akan pecah. Kalau sekiranya alat radas yang digunakan pecah, okey, pelajar perlu laporkan terus pada guru. So tak boleh ambil tindakan sendiri. Dia terus laporkan pada guru ataupun pembantu makmal yang ada lah pada waktu itu untuk tindakan selanjutnya. Okey. So, kalau terutamanya apabila termometer. Kalau termometer pecah, so memang kena terus direct pada cikgu lah, bagi tahu. Jangan pegang sebab dia bahaya. Long term effect dia, awak boleh kena kancing gigi lah. Okay, so jenis-jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal adalah terkena serpihan kaca, okay, kemudian terkena asid atau alkali pekat, kebakaran kecil. Sebab kita biasanya kita akan buat eksperimen yang melibatkan peluru Bunsen kan. So kalau ada tudung yang berjugai-jugai tu, kena berhati-hatilah supaya dia tak terbakar. Okay, rambut pun perlu diikat. Okay, terkena serpihan hasil daripada tindak balas rogam reaktif, contohnya kalium. Kalau awak terkena pada tangan awak, so dia akan ada efek lah. So mungkin dia gatal ataupun melecur. So kena maklumkan awal. Okay, kalau termometer pecah, terus maklumkan kepada guru sebab kita akan ambil tindakan selanjutnya. Okay, bila ada kebocoran gas pada peluru Bunsen, so terus maklumkan, atau renjatan elektrik. So semua kemalangan ni berlaku apabila kita cuai ataupun kita tak pandai nak handle eksperimen tu. So kena hati-hatilah. Okey. So semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Apa yang perlu anda lakukan? Okay, segera memberitahu guru apabila ada tumpahan bahan kimia di atas meja. So jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Okey, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membuat sempadan. So kalau ada bahan kimia tumpah, ambil pasir dan buat sempadan lah supaya dia tak mengalir ke tempat lain. Okey, kemudian kaut tumpahan bahan kimia. Okey, seterusnya kita akan buang dengan selamat. So siapa yang akan buat ni? Pembantu makmal ataupun guru lah yang akan buat. Awak tak boleh buat apa-apa. Okey, hanya perlu laporkan saja. Okey, sekiranya termometer yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Okey, bahaya merkuri ni. Tahukah anda tentang bahayanya merkuri? Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. So merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. So sebab itu merkuri tak boleh dipegang direct.
Okey, kita ada alat dia untuk kita handle apabila kita nak apabila berlaku kemalangan berkaitan mercury. Oleh itu, cara pengendalian mercury dengan selamat sangat dititik beratkan. Apakah yang berlaku jika anda lakukan jika ada tumpahan mercury dalam makmal, so segera bagi tahu pembantu makmal ataupun guru. Okay, jadikan kawasan tu sebagai kawasan larangan. Awak dah tak boleh masuk dekat dah kawasan tu. Tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Kemudian hubungi jabatan bomba lah sekiranya tumpahan tu berlaku dalam kuantiti yang banyak. Kalau sekadar sebatang termometer, so pembantu makmal boleh terus lakukanlah teknik seterusnya. Okey, so pemadam kebakaran saya akan sambung pada video seterusnya. So untuk itu setakat ini sahaja. Terima kasih.